A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik puan-puan, pastikan semua sudah bersedia dengan nota ringkas kita. Nota ringkas berkenaan dengan hukum apa sekarang ni? Hukum mat lah. Ialah mat badan, hukum mat lah tu perempuan. Dan rupa-rupanya hukum mat ni banyak ke sikit? Banyak. Sampai berapa belas kita kena ulang kaji? 14. Bagi mereka, tuan-tuan perempuan yang belum sempat belajar secara detail, maka kalau ada peluang belajarlah dengan mana-mana ustaz di luar sana ataupun dengan saya sendiri. Kita ada kelas tajwid tahap yang kedua, iaitu semalam lah setiap hari Isnin pukul 2 petang, dan kita ada kelas tajwid tahap 1 setiap hari Isnin pukul 11 pagi. Jadi puan-puan bertanyalah dengan admin di belakang sana untuk puan-puan join mana-mana kelas ustaz. Tapi kalau puan-puan tak ada masa, ustaz saya ni busy, hari ni je saya ada masa untuk belajar dengan ustaz, maka puan-puan datanglah hari ini, tapi kena datang secara istiqamah. Istiqamah tu maksudnya apa? Secara berterusan, jangan putus daripada belajar Quran. Okeylah puan-puan, dengan adanya nota ni saya harap membantu puan-puan untuk nak memahami, mengingat balik hukum-hukum mat yang kita dah belajar. Jadi hari ini tibalah saatnya kita masuk ulang kaji kita pada mat yang keberapa? Mat yang kelima. Mat bermakna sebelum ni sudah berapa mat diulang kaji? Sudah 4. Cuba sebutkan 4 mat tu dulu. Mat asli. Terus mat lin lagi. Lagi satu. Alhamdulillah, serupa macam dalam nota. Alhamdulillah. Maknanya puan-puan senang boleh jawab soalan ustaz tadi kan. Jadi sekarang ni dah 4 mat. Ustaz, apa yang kami nak buat dengan 4 mat ini? Jawapannya bawa ke depan. Bawa ke depan lah, maknanya jangan tinggal ke belakang. Puan-puan kena bawa ke depan, bawa dalam bacaan kita nanti. InsyaAllah kita akan baca surah Quran nanti. Puan-puan akan tengok ada mat asli, ada mat lin, ada mat iwad, ada mat arid disukun. Jadi hari ini saya nak sambung dengan mat yang kelima tau. Dan untuk sesi ulang kaji hukum mat ni, biasanya ustaz tak ambil mat yang banyak-banyak puan-puan. Saya ambil satu je mat supaya puan-puan fokus betul-betul kepada mat tersebut. Di samping mat-mat yang sebelumnya yang puan-puan kena bawa ke depan. Ya? Okey, seterusnya kita sambung kepada mat yang kelima. Nama mat ini tak lain tak bukan, namanya mat badal. Sebut. Mat badal. Ustaz, kenapalah namanya mat badal? Ustaz lagi Ustaz khabar. Kenapa namanya mat badal? Apa pengertian bagi mat badal? Cuba tengok dalam nota ustaz. Apa makna mat badal? Panjang gantian. Okey, pandai. Panjang gantian. Mat badal. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, hari ini kita kena belajar panjang gantian. Mesti puan-puan terkejut. Apa pula panjang gantian? Sepatutnya yang sedap sebutannya adalah mat badal. Jadi itu sebab bahasa Arab ni sesuai ataupun sedap disebut berbanding dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita kena belajar panjang gantian. Apa pula panjang gantian? Sepatutnya mat badal, iaitu mat gantian. Badal itu adalah gantian. Jadi puan-puan, kenapa dinamakan gantian? Nanti saya cover ya. Dalam tulisan baru kita boleh tahu kenapa dinamakan gantian. Apapun, puan-puan perhatikan nota ustaz ni. Nota ustaz petak nombor berapa? Petak nombor 5 ya. Puan-puan perhatikan sebelah kanan sekali. Berapakah huruf mat bagi mat badal? Ada 3 huruf mat. Maka tulis dulu 3 huruf matnya. Alif,
Wow, ya, pandai. Seterusnya tuan, berapakah harakat yang akan dibaca nanti? 2 harakat. Apa makna 2 harakat? 2 kiraan. Contohnya? 1, 2. Kata arwah tok guru saya, harakat ni kamu nak tutup tangan, tutup jari macam ni boleh, ataupun buka jari. 1, 2 pun boleh juga. Tak kisah cara mana pun. Jadi 2 harakat tu macam seumpama 2 kiraan ataupun 2 second. Jadi puan-puan, harakatnya 2. Kita tulis kat sini 2 harakat. Dan kena ingat, tengok dalam nota ustaz, bilakah situasi berlakunya mat ini? Ketika wasal saja. Apa makna wasal kan? Wasal itu sambung ataupun tidak berhenti pada bacaan kita. Jadi lengkap di sini, mat badal maksudnya mat gantian, huruf matnya 3 alif waw ya, harakatnya 2 dan berlakunya ketika wasal. Sekarang ni nak kenal mat badal mesti ada formula ataupun kaedah step by step. Puan-puan tengok dalam nota ustaz, perhatikan ada berapa step? Ada 4 step di situ. Okey, baik. Bagaimana cara nak mengenalinya? Okey, mari kita ulang siaran. Seperti mana yang puan-puan dah belajar dengan ustaz satu ketika dulu. Okey. Mula-mula kena khabarlah dulu. Pastikan mat ini dalam satu kalimah. Maksudnya dalam satu perkataan ya. Dia tak boleh 2 kalimah. Dia satu perkataan, satu kalimah sahaja. Okey, mari kita ikut ustaz. Kita mulakan dengan step yang pertama. Ikut. Alif mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di atas. Macam mana nak gambarkan alif mati, Ji? Ni, macam ni. Ni huruf mat dia, alif. Ni alif mati. Sebelumnya ada apa? Mesti ada hamzah berbaris satu di atas. Persoalannya, boleh tak saya tukar huruf lain kat sini? Tak boleh. Mat badal dia hanya berkenan dengan hamzah sahaja. Selagi tak ada hamzah ni macam ni, tak ada huruf mat, maka tak layak jadi mat badal. Dia akan jadi mat-mat yang lain pula. Jadi puan-puan ingat hamzah, ingat mat badal. Jadi sekali lagi diulang. Step yang pertama, ikut ustaz, alif mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di atas. Tuan-puan kenal huruf hamzah? Macam mana rupanya? Macam ni lah. Macam dia ambil daripada kepala huruf ain. Tu huruf hamzah lah tu. Jangan puan-puan bubuh ekor tau. Kalau ada ekor di bawahnya, nanti jadi huruf ain pula. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang. Bagaimana step yang pertama? Alif mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di atas. Tak nak puan-puan kena follow gitu. Kena ikut. Baru puan-puan boleh cam di manakah mat badal dalam bacaan kita. Okey. Step yang kedua. Contoh sat lagi ustaz bagi ya. Okey. Step yang kedua ataupun formula yang kedua. Sudah tentu huruf waw lah pula. Huruf matnya waw. Waw mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di depan. Hamzah apa tu? Puan-puan tahu tak ada 2 jenis hamzah? Ada 2 jenis hamzah dalam kelas ustaz yang ustaz perkenalkan. Yang ni namanya hamzah apa? Hamzah kotak, hamzah kotak sebut. Jangan tersalah sebut. Jangan hamzah katak pula. Bukan katak, kotak puan ya. Yang ni pula hamzah apa? Ini hamzah biasa puan-puan. Hanya dalam kelas saya saja saya perkenalkan 2 jenis nama hamzah ni. Kalau puan-puan belajar dengan ustaz luar, garanti puan-puan tak akan kenal, tak akan dengar perkataan hamzah biasa. Hamzah biasa ni saya sebut untuk hamzah yang ini. Sebenarnya kesemua hamzah ini namanya hamzah kotak. Tapi kalau saya sebut dengan satu nama, satu istilah, nanti puan-puan keliru. Tak dapat bezakan yang mana satu bentuk hamzah biasa, yang mana satu hamzah kotak. Jadi, itu sebab saya buat 2 istilah yang berbeza. Ini namanya hamzah kotak, yang ni hamzah biasa. Jadi, bila kita sebut hamzah kotak, kita tahu rupanya alif, di atasnya hamzah, ataupun alif, di bawahnya hamzah. Manakala hamzah biasa macam mana rupanya? Hamzah yang bersendirian, yang tak ada geng. Dia seorang-seorang je duduk macam tu. Itu namanya hamzah biasa. Ya. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang. Waw mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di depan. Hamzah ni kena baris satu di mana? Di depan. Sebab apa? Huruf matnya apa? Waw. Jadi waw mati sebelumnya hamzah tu baris satu di depan. Ustaz sebut mati tu mana? Nampak mati tak nampak? Memanglah dalam Quran nanti huruf mat memang bertanda mati, tapi matinya tidak nampak pada tulisan. Dikosongkan macam ni je. Tapi hakikatnya dia adalah mati. Okey, setakat ni dah berapa formulanya?
2. Okey, formula yang ketiga. Formula yang ketiga huruf apa pula tu? Ya, ikut. Ya mati sebelumnya hamzah berbaris satu di bawah. Tak kira lah hamzah kotak boleh, hamzah biasa boleh. Janji baris satu di bawah. Sekali lagi dia ulang. Ya mati sebelumnya hamzah berbaris satu di bawah. Tengok dalam nota ustaz. Itu baru step yang ketiga. Dan step yang keempat yang terakhir, kalimah itu diwasalkan. Barulah jadi mad badal. Okey, tuan-tuan dan puan, ada berapa step di sini? Ada 4 step. Diulang suara. Step yang pertama, alif apa ni tadi? Sebelumnya hamzah. Kadang tak sampai seminit lupa apa ya Ustaz Kabur. Ni tak sampai seminit, perempuan tak balik rumah lagi perempuan. Jangan lupa. Sekali lagi, alif mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di atas. Okey, nombor 2. Sebelumnya hamzah. Pandai. Nombor 3, ya mati sebelumnya. Ui, pandai. Syarat yang keempat jangan lupa. Alhamdulillah. Boleh ngajar anak cucu di rumah. InsyaAllah. Tapi ngajar anak cucu lah dulu perempuan ya. Perempuan salah buat kelas macam ustaz ni payah perempuan ni. Banyak cabaran. Jadi tak apa. Ajar anak cucu pun dah syukur Alhamdulillah. Tapi kena ingat, apa yang kita ajar setakat ini belum lengkap lagi. Sebab apa? Belum ada contoh. Jadi mari kita tengok contoh. Puan-puan, perhatikan untuk alif mati sebelumnya hamzah berbaris satu di atas. Contohnya seperti ini. Ataupun cuba ikut ustaz baca. Ready? 2 harakat. Dama. Mana mak badal kita? Mana pun tahu? Alif mati sebelumnya hamzah berbaris satu di atas. Kalau orang tanya mana mak tahu, mana kita tahu, puan-puan balik kepada formula. Seperti mana yang Ustaz ajar tadi, alif mati sebelumnya hamzah berbaris satu di atas. Okey, sekali lagi diulang. Dama. Jadi ni kita gariskanlah dan disebut dengan hukumnya mak badal. Kenapa namanya mak badal? Sekejap lagi saya cover. Kenapa disebut mak badal? Okey, teruskan contoh yang kedua dulu. Mana? Dah tahu dah ustaz. Mana mak badal kita? Pandai. Mana pun tahu? Alif mati sebelumnya hamzah berbaris satu di atas. Kan senang. Puan-puan follow je formula yang ustaz ajar. InsyaAllah selamat puan-puan mengenal mat badal dalam Quran nanti. Jadi puan-puan kena ingat, kalimah adamah, amanah ni akan Allah letakkan dalam Quran tu pada surah-surah yang berbeza-beza. Jadi puan-puan, jadi merata-ratalah kalimah ni dalam Quran, maka kita sebut adamah dengan amanah itu hukumnya mat apa? Mat badal. Apakah huruf mat yang digunakan? Alif. Ada dulu pelajar sebut apa tahu? Huruf matnya hamzah. Bila pula jadi hamzah puan-puan? Allahu Akbar. Sedangkan huruf mat yang ada di sini hanya alif, waw. Ya, tak ada hamzah kat situ puan-puan. Hamzah ni adalah syarat pelengkap untuk nak jadikan kalimah itu mat badal. Okey. Contoh yang mula-mula ni okey tak? Faham tak? Senang ke susah baca? Senanglah pasal 2 harakat je ustaz. Tak payah tunjuk pun tak apa, kami dah boleh agak 2 harakat macam mana. Alhamdulillah. Sekali lagi baca. Yang kedua, lulus. Alhamdulillah. Contoh untuk kaedah yang kedua ini pula. Okey, yang kaedah yang kedua, waw mati sebelumnya apa tadi? Hamzah berbaris satu di depan. Okey, contohnya ataupun ini. Okey. Baik, mari ke ustaz. Uzu. Tengok. Uzu. Yang mana satu mat badal? Ke zu? Lah pasal apa? Waw mati sebelumnya hamzah berbaris satu di depan. Maka dekat ni kita gariskan
Tapi kan, puan-puan jangan lupa pada zu. Zu ni ada mat tak? Ada. Mat apa? Mat asli. Yang mat yang kita dah belajar mula-mula. Yang dah kita ulang kaji hari tu. Alhamdulillah. Jadi puan-puan jangan salah faham. Jangan ingat, Ustaz, satu perkataan ni satu mat ajalah Ustaz ya. Tidak. Maybe dua macam ni. Ada dua mat. Maybe tiga, maybe lebih daripadanya. Jadi puan-puan jangan kita anggap satu perkataan tu sekadar satu mat. Mungkin ada dua mat. Macam contoh ayat ni lah. Ini mat badal. Yang ni mat apa tadi? Asli. One more. Uzu. Pandai. Nombor dua. Utu. Mana mat badal kita? Mana puan tahu? Hamzah pula. Wow, mati sebelumnya. Hamzah berbaris satu di depan. Ustaz, kadang-kadang kami nak buat ayat sendiri, Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan ayat perempuan tu betul. Tapi kalau follow ayat Ustaz lagi senang. Apa sebabnya tu mat badal? Perempuan jawab begini pada anak cucu. Wow, mati sebelumnya Hamzah berbaris satu di depan. Maka di sinilah letaknya mat badal. Persoalannya kenapa? Saat lagi saya jawab. Sekarang ni kita baca contoh. Setakat contoh yang ni perempuan boleh baca. Sekali lagi diulang. Uzu. Lagi satu. Pandai. Seterusnya contoh ataupun kaedah yang ketiga pula. Sebut dulu kaedahnya. Ya mati sebelumnya Hamzah berbaris satu di bawah. Contoh. Contohnya perkataan ini. Ataupun perkataan ini saja. Ada dalam Quran. Okey, cuba ikut Ustaz. Imana. Tengok kat mana Ustaz tunjuk dua harakat. Imana. Mana saya tunjuk dua harakat? I. Kenapa I tu mat badal puan? Sebelumnya baris Hamzah. Pandai. Puan-puan yakinlah kalau puan-puan dapat follow ayat yang Ustaz khabar tadi, puan-puan layak boleh ngajar anak cucu di rumah. InsyaAllah. Kita ni nak mengajar macam mana, kadang-kadang tak tahu nak buat ayat macam mana nak terang pada anak cucu. Yang saya faham, saya seorang je faham Ustaz. Saya tak tahu nak cerita macam mana pada anak cucu. Maka puan-puan jangan khawatir, guna kaedah yang saya khabar tadi. Ringkas saja, senang aja. Ya mati sebelumnya Hamzah berbaris satu di bawah. Maka I ni adalah milik mat badan. Contoh yang kedua, I. Ustaz, itu je ke kalimahnya? Ya. I. Mat apa? Apa sebab? Hamzah. Iya, puan-puan, Allahu Akbar. Inilah ceritanya. Dan puan-puan perasan tak? Kesemua mat badal tadi, ayat-ayat kalimah yang kita bagi ni, semuanya dalam keadaan wasal. Kita tak berhenti. Ada tak tadi kita berhenti? Dama. Ada baca begitu? Tidak. Kita kena baca sambung. Dama. Betul? Mana kena sambung. Maknanya tadi tak boleh berhenti. Begitu juga dengan uzu, utu. Puan-puan jangan pula berhenti. Ustaz saya nak berhenti kat situ. Tak boleh. Kena baca uzu, utu. Baru kita boleh berhenti. Begitu juga dengan imana. Tak boleh berhenti sekadar imana tak nak baca. Puan-puan tak boleh. Kena baca sampai habis. Imana satu nafas. Imana dengan satu nafas. Begitu juga dengan Ini bermakna, betul lah Ustaz khabar di sini, kalimah itu nak jadi mat badal kena wasal. Okey, persoalannya. Dengar. Kenapa mat ini namanya badal? Tak ada ke nama lain Ustaz? Gini al-kisahnya. Seperti mana yang diajar oleh arwah tok guru saya satu ketika dulu, rupa-rupanya kenapa dinamakan mat badal? Soalan ni saya tanya dengan arwah tok guru saya. Dia kata, asal tulisan yang kamu nampak di sini bukan begini. Asalnya, tulisan Adama dekat alif ni ada hamzah mati. Amana dekat alif ni ada hamzah mati. Tuan-tuan, kalau saya kekalkan tulisan hamzah pada alif tadi, maka bacaannya macam mana? Apalah saja. Adama. Baca elok-elok. Ini? Apalah pula. Mana? Puan-puan jangan salah baris. Kalau salah baris, saya tukar kelas ini jadi kelas ikhra' puan-puan. Puan-puan, ini mana ikut? Adama. Tahu tak? Rupa-rupanya dalam bahasa Arab, Adama dengan mana dan juga Adama dan amana lain maknanya je. Faham tak? Adama tak tahulah apa makna. Saya cari-cari dalam kamus tak ada pula maknanya. Tapi kalau Adama, Nabi Adam.
Adam, Nabi Adam. Begitu juga dengan amana. Tak tahulah apa maknanya. Tapi kalau amana, orang beriman. Jadi perempuan, nampak tak? Beza tak makna tadi? Maka ulama telah menggantikan hamzah yang mati itu kepada alif. Maka sekarang nanti, Bapa tengok dalam Quran, hamzah ni dah tak ada dah. Hamzah ni dah tak ada. Sebab apa? Dah digantikan dengan alif. Maka satu alif, kat sini satu alif, nilainya kata ulama 2 harakat je. Maka disebut dengan nama mad badal. Sebab berlaku penggantian antara hamzah dengan alif. Jelas tak kat situ? Kenapa dinamakan mad badal? Asalnya dekat alif ni ada hamzah. Tapi oleh kerana takut salah baca, takut salah makna, maka ulama telah menggantikan hamzah itu kepada alif. Maka inilah tulisan yang kita jumpa dalam Quran nanti. Ikut. Adama. Amana. Baru betulnya. Baru betul dia punya makna. Adama itu Nabi Adam. Amanah itu orang beriman. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, tahu tak kenapa dinamakan mad badal? Sebab berlaku penggantian antara hamzah yang mati kepada alif. Begitu juga dengan cerita ayat ini. Kalimah ini asalnya dekat udhu, dekat waw ni ada hamzah mati je. Dekat waw ni pun ada hamzah mati. Jadi kalau dikekalkan tulisan begini, nanti mesti orang baca udhu. Tu, puan-puan, mesti lari daripada makna yang sebenar. Dia tak sama dengan makna yang sebenar. Jadi itu sebab kata ulama, digantikan hamzah yang mati kepada waw, maka nanti dalam Quran, hamzah yang mati ni nampak ke tak nampak? Tak nampak dah. Sebab apa? Sudah digantikan dengan waw di bawah. Ini pun diganti dengan waw je. Maka inilah tulisan yang kita nampak. Tapi di sebaliknya, puan-puan nampak dekat situ ada hamzah sebenarnya pada tulisan awal, tulisan asal, tulisan kalimah ini, ya. Jadi marilah kita baca udhu, utu. Maka pada awalnya ada hamzah digantikan dengan waw, maka disebutlah kalimah itu dengan mad badal. Begitu juga ceritanya dengan imanah dan juga i. Asalnya dekat ia ni ada hamzah juga, hamzah mati je macam ni. Jadi kalau hamzah mati ada kat sini, adakah kita baca imana? Tidak, mesti puan-puan baca ikmana. Betul? Apa makna ikmana? Ikmana dengan imana lain makna puan-puan. Jadi itu sebab untuk menjaga makna ayat Quran, maka ulama telah mewujudkan satu hukum namanya mad badal. Maka nanti hamzah yang mati digantikan kepada ya di bawah. Hamzah mati ganti pada ya di bawah. Maka bacaan yang sebenar pandai. Jadi puan-puan, itulah sebabnya kita kena belajar secara berguru, baru kita tahu apa sebab hukum dinamanya mad badal. Okey puan-puan, setakat ni okey tak mad badal kita? Agak-agaknya dalam surah mana, ayat mana yang biasa kita jumpa kalimah seperti ini? Al-Baqarah? Kat mana? Al-Baqarah luas, banyak ayatnya puan-puan. Oh, dalam nota ustaz rupanya lah. Oh, iya, dalam nota ustaz ni ayat 201. Rupa-rupanya ayat 201 ni adalah ayat yang ada doa. Puan-puan ingat tak doa harian kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu ada dalam ayat 201. Rupa-rupanya perkataan atina je. Ni. Perkataan atina merupakan mad badal. Dekat mana? Dekat a ni. Jadi ingat doa, ingat mad badal. Nanti sembahyang Zuhur mesti imam baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Atina itulah mad badal. Buktinya itu tulisannya. Atina, cuba sebut atina. Kalau orang tanya kenapa tu mad badal? Alif mati sebelumnya hamzah berbaris satu di atas. Maka inilah namanya mad badal. Tetapi kan tuan-tuan puan kena ingat beberapa perkara di sini. Para ulama ingatkan kepada kita perhatian. Okey. Mad badal hanya berlaku di awal kalimah sahaja. Cuba fahamkan ayat ustaz ni. Cuba ikut. Mad badal hanya berlaku di awal kalimah saja. Nampak tak perkataan yang kita sebut ni?
Atina adama amana udhu utu imanai. Semua hamzah ni letak di awal, betul? Maka itu dinamakan mat badal lah. Tetapi jika hamzah, tak kira lah hamzah mana pun, hamzah kotak ke, hamzah wasal, hamzah biasa ke, terletak di tengah atau akhir, maka disebut apa? MSBB. MSBB ni singkatan kepada mad syibih bil badal. Cuba ikut ustaz. Jika hamzah terletak di tengah atau akhir, maka disebut MSBB. Apa dia? Syibih bil badal. Apa maksud mad syibih bil badal? Iaitu mad yang menyerupai mad badal. Walau bagaimanapun puan-puan jangan risau, walaupun namanya MSBB, tapi harakatnya sama, iaitu dua harakat, sama macam mad badal. Cuma untuk membezakan sama ada hamzah tu di awal, di tengah ataupun di akhir, maka disebutkan dua nama hukum yang berbeza. Kalau di awal macam ni yang kita tengok ni kan, dalam Quran, maka namanya mad apa je? Badal. Tapi kalau hamzah duduk tengah ataupun di hujung, namanya mad syibih bil badal. Contohnya macam mana? Contohnya banyak juga dalam Quran. Contoh, macam kita sebut perkataan ra'ufun. Ra'ufun. Ni. Ataupun Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Ataupun Isra'ila. Isra'ila. Selalu tak kita jumpa perkataan ni? Cuba ikut. Isra'ila. Ada hamzah tak kat situ? Ni, hamzah tu duduk di tengah-tengah. Puan-puan jangan kira hamzah yang ni. Ini hamzah ni berbaris, tak dikira sebagai huruf mad. Yang ni. Kat sini ada mad kat sini. Ya. Jadi oleh kerana hamzah ni duduk di tengah, maka lebih sesuai namanya MSBB. Tapi yang ni, Al-Qur'ana sebut. Sama juga ceritanya. Hamzah duduk tengah. Tak layak sebut mad badal. Dia lebih kepada MSBB. Ra'ufun pun sama juga MSBB. Tuan-tuan puan nampak tak different perbezaan di mana kedudukan hamzahnya di mana? Kalau puan nampak di awal maka layak disebut mad badal, tapi kalau di tengah ataupun di akhir maka lebih kepada mad MSBB, mad syibih bil badal. Okey. Tuan-tuan puan cuba tengok satu kalimah ini. Al-akhirah. Al-akhir. Tengok ya. Okey. Saya bagi contoh kat sini lah. Al-akhirah. Al-akhirati. Cuba ikut Ustaz. Al-akhirati. Puan-puan nak kata mad badal ke mad syibih bil badal? MSBB ke mad badal? MSBB? Jawapannya mad badal. Inilah mad badal sebab hamzah duduk di awal. Ini satu kalimah puan-puan. Kalau di tengah, di sini letaknya. Ini kan di awal. Maka ini namanya mad badal. Jangan confuse, jangan keliru. Ini namanya mad badal sebab hamzah tu duduk di awal, bukan duduk di tengah, bukan duduk di hujung. Cuba yang ni pula. Kita ni kena bagi contoh yang salah juga, jangan contoh yang betul belaka. Puan-puan kena tengok contoh yang lain juga. Cuba yang ni pula. Cuba sebut. Al-Amin. Sebut. Kan ada hamzah tu. Mat apa? Innalillah. Jawapannya tak ada man. Allahu Akbar. Puan-puan ni pantang jumpa hamzah. Nampak je hamzah je mat badal. Tengok molek-molek. Bukankah tadi kita baca pendek? Al-Amin. Ustaz tak baca Al-Amin. Betul tak?
Saya baca Al-Alamin. Kenapa Ustaz baca pendek? Sebab kedudukan Hamzah bertenggek di atas alif. Nampak ni? Beza dengan Al-Akhirati tadi. Hamzahnya di tengah tuan. Jadi bila baca Quran berhati-hati mata tuan-tuan kena cekap melihat Quran tersebut. Jangan tengok sekali pandang saja. Puan-puan perhatikan. Kalau Hamzah duduk di tengah macam ni, maka Hamzah jadi dua harakat. Maka namanya mad badal. Tapi yang ni Hamzah bertenggek di atas alif kan? Maka kat sini jawapannya apa tau? Tiada mad. Tuan-tuan jangan pula jawab mad badal juga ataupun mad sibih badal. Tidak boleh ya. Cuba ikut bacaan Ustaz. Al-Amin. Apa mad pada Hamzah? Tak ada mad. Bagus. Al-Akhirati. Apa mad pada Hamzah? Ui, pandai. Harap-harap jawapan tu berkekalan sampai bila-bila insya-Allah. Jangan bertukar-tukar minggu ni. Elok je jawabnya betul. Mad badal tak ada mad. Minggu depan sana mad badal pula. Allahu Akbar. Jangan tukar-tukar puan ya. Jadi inilah hakikat ataupun tulisan yang puan-puan kena jumpa, kena nampak dalam Quran nanti. Dan puan-puan jangan keliru dengan kedudukan Hamzah tu di mana. Ingat sikit je tersilap kat sini kalau puan-puan salah pandang ya. Hamzah ni duduk tengah antara lam dengan alif. Yang ni Hamzahnya betul-betul bertenggek di atas alif. Maka puan-puan ini namanya tak ada mad, yang ni mad badal. Okey. Puan-puan cuba tengok contoh dalam buku tajuk dalam nota tajuk Ustaz ni sama je contoh macam tadi. Apapun mari kita baca jugalah contoh dalam nota Ustaz. Tengok ya ada 6 contoh di bawah. Adama. Amanu. Utiya. Uhiya. Imana. Semua yang kita jumpa, yang kita baca ada Hamzah tadi di awal kalimah, maka layak disebut mad badal. Ingat mad badal, ingat? Dah tak ingat pula. Ingat mad badal, ingat tak ingat apa-apa. Ingatlah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak sampai seminit Ustaz kabur tadi. Ingat doa, ingatlah mad badal. Doa apa tadi? Rabbana atina. Semua hafal tuan, anak cucu kita semua hafal belaka. Allahu Akbar. Perempuan saya ni, daripada dulu saya ngajar, saya cari idea tu bagaimana nak mengaitkan mad. Sebab mad ni banyak. Jadi kalau kita belajar sekaligus begitu, susah nak faham perempuan. Dia kena cuba dikaitkan dengan surah-surah tertentu. Macam semalam saya mengajar maksilah qasirah, maksilah tawilah. Kita kaitkan dengan ayat kursi. Mak wajib kita kaitkan dengan surah-surah tertentu. Jadi, kalau daripada awal kuliah kita ni, daripada mad asli sampailah mad badal. Puan-puan boleh jawab tak soalan Ustaz ni? Okey, cuba jawab. Kalau ingat mad asli, maka kita kaitkan dengan surah apa? Al-Fatihah ada berapa? 12. Pandai. Kalau mad lin? Al-Quraish. Tu, mujur Ustaz dah tulis kat bawah tu. Surah Al-Quraish ada berapa? Ada 4. Puan-puan tinggal jawab aja. Allahu Akbar. Mad Aiwan, ingat surah apa? An-Nisa ada ataupun surah Al-Kahfi. Tapi mungkin surah An-Nisa dengan Al-Kahfi panjang sangat. Puan-puan ambil lah surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat kan pendek. Ataupun ayatnya pendek-pendek. Wal-Adiyati Dabaha Fal-Muriyati Qadha. Ada yang salah. Tak apalah ayat tu puan-puan. Tak apalah. Puan-puan boleh refer dalam Quran. Ayat tu pendek-pendek aja. Surah Al-Adiyat pun boleh. Kita rujuk sebagai mad aiwat di hujung-hujung ayatnya. Kemudian mad yang keempat, mad arid disukun. Ingat Ma'arif, ingat surah apa? Al-Fatihah. Jangan senyap je, perempuan tak tahulah Ustaz surah mana. Jawab ni surah Al-Fatihah. Dalam Fatihah ada berapa Ma'arif disukun? Ada 7. Di mana? Setiap hujung ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka harakatnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan yang terakhir, ingat mad badal, ingat Al-Fatihah pula. Ingat doa kita Rabbana Atina fid dunya hasanah. Ataupun ingatlah surah Al-Baqarah ayat 201. Dalam ayat 201 ni ada doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi mak badalnya hanya pada perkataan atina itu. Jadi puan-puan, senang ke susah belajar begitu? Senang ke susah kalau kita kaitkan dengan surah-surah tertentu? Senang. Jadi Ustaz balik rumah sambil-sambil saya dalam kereta tu pun saya ingat. Ustaz kata, ingat mad asli, ingat Fatihah, ingat mad lin, ingat surah Al-Quraish, ingat mad aiwan, ingat surah Al-Adiyat, ingat mad al-sukun, ingatlah surah Fatihah juga. Manakala ingat mad badal, ingat doa Rabbana atina fid dunya hasanah.
Puan-puan, insya-Allah minggu depan kita sambung dengan mat yang ke-6. Jangan tak datang minggu depan. Mat ini penting, iaitu mat wajib muttasil minggu hadapan. Jadi setakat ini sudah berapa mat kita ulang kaji? 5. Mari kita baca Quran. Silakan. Kita masih berada pada surah mana? Surah Al-A'raf kan? Ni, Quran jilid yang ketiga, warna biru. Biru pekat ya, jangan biru yang cair ni. Kalau biru cair ni jilid yang ke-7. Ini biru pekat. Tak silap Ustaz, surah Al-A'raf ayat 196. Dan tak lama lagi, mungkin hari ini, mungkin minggu depan, puan-puan akan baca jilid yang baru pula, insya-Allah. Tapi buat hari ini, kita masih lagi jilid yang ketiga ya. Okey, silakan surah Al-A'raf bermula pada ayat 196, muka surat 129, juzuk yang keberapa kita sekarang ni? Ke-9. Puan-puan jauh juga tu. Kalau di rumah tak tahulah kita sampai ke tidak 1-2 juzuk dekat rumah. Kadang-kadang kat rumah busy berbenar puan. 1 juzuk pun tak habis-habis lagi baca. Bertahun-tahun Ustaz 1 juzuk tak habis-habis lagi. Allahu Akbar. Puan-puan, alhamdulillah setakat ini puan-puan sudah bersama dengan Ustaz. Sedar tak sedar kita, puan-puan dah baca sampai 9 juzuk ya, ataupun juzuk yang ke-9. InsyaAllah ada rezeki minggu depan ke minggu satu lagi kita tukar kepada jilid yang ke-4 ataupun juzuk yang ke-10 pula, insyaAllah. Okey, ready? Ikut Ustaz sama-sama. Dan cuba perhatikan mat apa yang kita baru ulang kaji tadi? Mat badal dalam ayat yang kita baca. Tapi kena ingat, sebelum mat badal sudah ada 4 mat yang sebelumnya, iaitu mat asli, mat lin, mat aiwad, mat arid sukun kena bawa sekali dalam bacaan. Boleh? Tapi Ustaz fokuskan mat badal dulu ya, insya-Allah. Okey, ready? Ayat 196 surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب Berhati-hati bila menyebut waliyallahu. Katakan di situ tidak ada mat. Puan-puan jangan pula pandai-pandai, Ustaz, saya nak baca gini. Waliyallahu salah. Dia kena baca gini, tuan. Waliyallahu. Sebut. Kalau orang tanya ada mat tak? Jawabnya tak ada. Itu sebab dalam buku kita ni tidak dibubuh dengan apa-apa nombor. Sebabnya tidak ada mat. Tidak ada huruf mat. Walaupun ada ya kecil tapi tak cukup syarat. Sebab huruf ya tu bersabdu. Maka kalau bersabdu tak layak jadi huruf mat. Jadi sekali lagi diulang bacaan. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. Sambung sebelah. Wa huwa yatawalla as-salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Cuba perhatikan kembali ayat tadi. Ada tak mat badal? Kenapa tak ada? Jawabnya tak cukup syarat. Lagipun Ustaz tak ada hamzah. Tak ada hamzah, tak ada huruf mat. Betul?
maka tak adalah mad badal pada bacaan tadi. Tinggalkan. Teruskan. Wa in tad'uhum. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Puan-puan, cuba perhatikan kalimah wa in tad'uhum ila. Ilal huda. Ilal. I itu. Adakah i itu mad badal? Tu ada hamzah kotak? Dengar molek-molek. Ada kadang pelajar salah faham. Jumpa je hamzah kotak tu dia khabar mad badal. Jawapannya salah. Puan-puan, walaupun ada hamzah kotak, tapi kena tengok huruf selepas hamzah kotak tu huruf apa? Hamzah kotak lepasnya huruf lam kan? Lam tu bukan huruf mad. Maka i tadi bukan ada mad apa-apa padanya. Maka i tu dibaca pendek lah. Tidak ada apa-apa mad padanya. Kadang-kadang ada pelajar salah faham. Jumpa hamzah kotak, mad badal. Jumpa hamzah kotak, mad badal. Tidak. Perempuannya tidak berlaku mad badal pada kalimah tadi. Begitu juga dengan وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ. Cuba sebut ilaika. Ada hamzah kotak kan? Adakah dia mad badal? Kenapa bukan? Tak ada huruf mad. Selepas huruf hamzah kotak tu huruf apa? Huruf lam. Lam tu bukan huruf mad. Ustaz nak, nanti dalam Quran lepas huruf hamzah kotak tu mesti ada huruf alif atau waw atau ya. Baru jadi mad badal. Itu pun syaratnya kena letak di awal kalimah. Jadi puan-puan tengok balik molek-molek ayat yang kita baca. Sambung ya. Ayat yang ke-199. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بالعرف وأعرض عن الجاهلين pun tak ada mad badal sebab tak cukup syarat. Wa imma yanzaghannaka من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Sambung lagi sebelah. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan Ghostan balik. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Cuba perhatikan kalimah wa ikhwanuhum. Bukankah di situ ada hamzah kotak? Tapi malangnya selepasnya bukan huruf mad. Lepas huruf hamzah kotak tu huruf kha perempuan, betul? Maka tak layaklah hamzah tu ataupun alif tu dibaca dengan panjang. Dia tak ada mad apa-apa di situ ya. Sambung lagi. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha.
Cuba perhatikan kalimah biayatin. Sebut. Puan-puan tahu, inilah namanya mad badal. Ustaz, kenapa mad badal sedangkan Hamzah tu duduk tengah? Hamzah tu bukan duduk tengah, Hamzah tu di awal. Yang di tengahnya huruf ya. Jadi ini namanya mad badal. Ini confirm mad badal. Jadi puan-puan baca berapa harakat? Dua lah harakat. Ustaz, kalau saya baca, saya syok dengan ayat ni Ustaz. Saya nak baca 4-5 harakat. Boleh ke? Jawabnya boleh, tapi makruh hukum bacaan perempuan. Perempuan makruh. Apa makna makruh? Baik pula. Apa? Buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Jadi elok buat ke elok tinggal? Tinggal. Maknanya eloklah kita buat 2 harakat. Jangan dibuat 4-5 perempuan ya. Tapi kalau buat juga maka hukum bacaannya makruh. Dan perkara makruh kalau buat banyak kali jatuh kepada haram. Ambil perhatian. Sambung lagi ayat berikutnya. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basair min rabbikum wa hudan wa rahmah. Wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Baik, cuba tengok perkataan quri'a. Nampak tak? Wa idza quri'a. Sebut. Quri'a. Puan-puan dengar Ustaz baca panjang ke pendek? Pendek. Maknanya tu tak ada mad apa-apa. Puan-puan jangan pula kabur. Ustaz, saya yakin inilah namanya mad badal. Tidak puan-puan. Ini tak ada mad apa-apa. Sebab yang kita baca hanya hamzah, bukannya huruf ya. Ya di bawah tu hanya sebagai huruf yang ditumpangkan kepada huruf hamzah. Jadi hamzah itu adalah huruf yang kita kena baca. Dan hamzah itu hanya sekadar berbaris satu di atas. Okey, confirm. Quri'a tidak ada mad badal. Bagaimana yang ini? Al-Qur'anu. Kan ada hamzah tu. Lepas tu ada huruf alif. Maka layak disebut mad MSBB. Itu kan sama contoh dekat whiteboard macam Ustaz bagi contoh di whiteboard. Al-Qur'ana. Ustaz tulis itu Al-Qur'ana, kat sini Al-Qur'anu. Sama lah perempuan. Hamzah yang perempuan nampak tu layak disebut MSBB. Dan dalam buku ni, ulama ataupun ustaz ni disebut mad syibih bil badal. Nombor 39. Tengok molek-molek. Kenapa mad syibih bil badal? Sebab hamzah duduk di tengah perkataan. Kalau di awal baru sebut mad badal. Okey. Terus sekali lagi ulang ayat tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Okey, maknanya dalam ayat ni mad badal ada tak? Mad badal ada tak? Tak ada. Yang ada mad apa tadi? MSBB, mad syibih bil badal. Sekejap sebelum kita berganjak kepada ayat berikutnya. Cuba perhatikan makna ayat 204 tadi. Yang ni kadang ramai di kalangan kita yang tidak menjaga adab kepada Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila Quran tu dibacakan kepada kamu, dengarkan baik-baik. Dan diamlah, ni perintah Allah ni, diamlah agar kamu mendapat rahmat daripada Allah. Ni kadang-kadang ada orang baca Quran, kita duduk sembang sebelah dia perempuan.
Sepatutnya kita yang sembang ni cabut ataupun keluar daripada kawasan tersebut. Hormat orang yang baca Quran. Ni kadang berlaku di masjid. Minta maaf puan. Saya dah lama mentadbir masjid satu ketika dulu. Kadang-kadang saya perhati ada sekumpulan jemaah tengah bertadarus baca Quran. Kita yang baru datang ni duk sembang kuat-kuat pula mengganggu bacaan orang yang bertadarus tadi. Maka berdosa bagi kita yang berbuat demikian. Jadi puan-puan begitu juga di rumah. Kalau puan-puan balik nanti tiba-tiba suami isteri tengah baca Quran. Puan-puan jangan tegur dulu. Jangan tegur dulu. Puan-puan buat ataupun lalulah di tempat yang lain. Jangan ganggu dia. Sehingga selesai dia habis baca Quran, sadaqallahul azim, baru kita tegur. Dan bagi orang yang membaca Quran, bagaimana kalau ada orang yang menegur kita? Puan-puan kena sudahkan ayat tu sampai habis dulu, penghujung ayat, baru tutup sadaqallahul azim, tutup Quran, baru kita bersembang. Jangan puan-puan tiba-tiba ada orang bagi salam kat kita, kita pun berhenti. Assalamualaikum salam. Tak boleh puan-puan. Dia kena sudahkan dulu ayat tadi, yang kita baca satu ayat tu sajalah yang kita habiskan. Kemudian lepas tu tutup sadaqallahul azim, tutup Quran, baru kita bagi jawab salam orang yang memberi salam kepada kita. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi patut itu kita sedang baca Quran. Macam dalam solat lah. Takkan tengah-tengah sembahyang tiba-tiba orang bagi salam. Assalamualaikum, macam mana Ustaz saya nak bagi salam pada dia. Puan-puan tak payah jawab salam. Jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengah sembahyang. Batal sembahyang puan-puan. Macam mana cara yang diajar oleh ulama? Apabila orang datang bagi salam kita tengah sembahyang, kita kuatkan suara sedikit. Supaya orang yang di luar sana tahu bahawa kita tengah sembahyang. Tapi kalau dia tak dengar, itu masalah dia. Kita siapa suruh tak dengar? Puan-puan, tapi puan-puan jangan sampai batalkan sembahyang. Jangan, waalaikumsalam, ya saya tengah sembahyang, nak ambil 2 rakaat lagi. Puan-puan jangan buat begitu. Kalau puan-puan bercakap sepatah saja dalam bahasa Melayu, cara otomatik solat kita batal. Puan-puan kena buat balik sembahyang tadi. Sedangkan mungkin puan-puan pada rakaat yang kedua, ketiga. Ya, silakan puan. Ya. 203, ya. Yang mana? Biayatin, ya. Kedudukan Hamzah itu. Kedudukan Hamzahnya tak sama seperti mana Quri'a. Okey, saya tulis dekat whiteboard, ya. Kalau dekat atas tadi, kalau puan-puan perhatikan, ayat 203, biayatin. Okey, saya tulis kat sini. Biayatin. Kalau puan-puan perhatikan, ba di bawah bi. Kalau kita eja satu-satu ya, tengok ni. Ba di bawah bi. Hamzah, alif, mati di atas a. Betul? Kalau kita eja ya. Ba di bawah bi. Hamzah, alif, mati di atas a. Panjang tak panjang a tadi? Panjang. Itu sebab dinamakan mad badal. Lagipun Hamzah ni duduk di awal. Hamzah ni duduk di awal. Ni satu perkataan. Hamzah ni duduk di awal, bukan di tengah. Di tengah ni huruf ya. Jadi layaklah A ni disebut sebagai mad badal. Berbeza dengan Quri'a tadi. Quri'a. Puan, yang ni kenapa namanya mad badal? Sebab Hamzah dengan alif berpisah. Hamzah dengan alif berpisah. Berbeza dengan Quri'a. Quri'a Hamzahnya bertenggek di atas alif, bertenggek di atas ya, minta maaf. Maka puan-puan secara otomatik huruf ya ni tak diguna pakai dalam bacaan. Itu sebab kita baca pendek. Cuba ikut. Quri'a. Baca pendek. Tak ada siapa yang baca Quri'a ataupun Quri'a, tak ada Quri'a puan-puan kat situ ya. Quri'a. Maka puan-puan itu sebab beza antara di atas dengan di bawah. Yang ini kita kabarkan apa tahu? Tiada mad. Manakala biayatin ada mad badal sebab kedudukan Hamzah dengan huruf mad tu berpisah. Tapi kalau bergabung macam ni tak layak jadi hukum mad pada kalimah Quri'a. Itu jawapannya. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu ya, kenapa? Kenapa dinamakan mad syibih bi badal? Sebab Hamzah duduk di tengah. Ni Al-Quran ni sama lah ni. Cuma yang bezanya baris depan tadi. Ini baris depan. Okey, kalau puan-puan perhatikan, kenapa tak dinamakan mad badal? Sebab kedudukan Hamzah. Tengok ni. Kalau mad badal, Hamzahnya semuanya di awal perkataan. Bukan di awal ayat, di awal perkataan. Tapi yang ni, kalau kita perhatikan, memang nampak jelas dekat sini. Hamzah duduk di
di tengah. Maka itu sebab ulama kata ia bukan mat badal, ia lebih kepada mat yang menyerupai mat badal ataupun disebut dalam bahasa Arabnya mat syibih bil badal ataupun bahasa ringkasnya MSBB. Habis ceritanya puan-puan ya. Dan puan-puan inilah yang membezakan antara mat badal dengan mat syibih bil badal. Ya puan, ada soalan lagi? Bi ayatin ya puan? Oh ada, sebenarnya itu sebab dalam bahasa Arab puan-puan kena belajarlah kaedah menulis ataupun membaca dalam bahasa Arab ini. Sebenarnya bi ni adalah kalimah yang lain. Sebenarnya ada beberapa perkataan dalam Al-Quran, kalau puan-puan nampak waw, fa ataupun bi macam ni, sebenarnya dia adalah kalimah yang lain. Kalimah ini asalnya dia ada dua kalimah, bi dengan ayatin. Jadi puan-puan digabungkan menjadi bi ayatin untuk meringkaskan tulisan tersebut. Jadi puan-puan hakikatnya bi inilah kalimah lain, ayatin itu satu kalimah. Jadi kalau puan-puan nampak ayatin tu, mungkin puan-puan keliru sebab ada ba kat situ kan. Jadi dalam hal ini saya syorkan kepada puan-puan, jika kita keliru sila bertanya dengan ustaz-ustaz ataupun guru-guru mana yang kita kenal. Ustaz, saya kurang pasti ini mat badal ke tak ada mat ke macam mana ustaz? Maka puan-puan boleh bertanya dengan ustaz. Rupa-rupanya bi ayatin ini dua perkataan. Bi itu kalimah lain, asalnya kalimah lain, ayatin kalimah lain. Jadi kalau diambil ayatin saja, maka betul lah hamzah ini letak di awal, maka disebut mat badal pada kalimat tersebut. Apa-apa pun belajarlah bahasa Arab, belajarlah bahasa Al-Quran ataupun tafsir setidak-tidaknya apabila kita nak membaca Al-Quran. Okey, ayat tadi mana kita baca? Ayat 204. Jadi puan-puan ni, kata Allah, maka apabila Quran dibacakan kepada kamu, dengarkan baik-baik dan diamlah agar kamu mendapat rahmat daripada Allah. Puan-puan, di saat kita dengar orang lain baca Quran, maka kita kena hormat kepada Quran, kepada orang yang membaca Quran. Mudah-mudahan kata Allah kita mendapat rahmat. Sebenarnya kan puan, kita dengar orang baca Quran dapat pahala tak? Dengar orang baca Quran dapat pahala, apatah lagi membacanya. Jadi puan-puan, tolonglah jangan duk dengar aja puan-puan. Ustaz saya dengar sepanjang ayat saya dengar je ustaz. Saya tak nak baca Quran. Rugilah puan-puan. Pasal apa? Orang yang membaca Quran kedudukannya cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, barang siapa yang mahir baca Quran, maka akan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para nabi dan rasul. Barang siapa yang kurang mahir baca Quran, dia angkat baca Quran, maka dia akan dapat dua pahala, iaitu dapat pahala membaca satu dengan pahala dia berusaha untuk membaca. Puan-puan kita nak pahala iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadilah seorang yang mahir baca Quran insya-Allah. Jadi puan-puan ambil pengajarannya dalam ayat 204 tadi. Kita teruskan sikit lagi. Ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Ada ke mat badal? Sebenarnya nak cari mat badal, pergi cari huruf hamzah. Pergi cari huruf hamzah dulu, sama ada hamzah biasa ke hamzah qata', diikuti dengan huruf mat selepasnya. Maka ayat tadi tak ada. Sambung. Wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Nampak tak? Wal asal. Inilah namanya mat badal. Dan puan-puan kalau perhatikan, wal asal ni adalah dua kalimah puan. Waw tu kalimah lain, al asal itu kalimah lain. Jadi kalau kita bayangkan al asal itu adalah kalimah yang lain ataupun satu perkataan, maka sudah tentu hamzah itu berada di awal kalimah. Maka betul lah ni namanya mat badal. Dan di bubuh nombor 22 kat situ. Alhamdulillah. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Dulu ada pelajar sebut inna itu sebagai mat badal. Betul salah?
Sebab dia kata ada hamzah. Ada hamzah kotak. Tengok selepas hamzah ada huruf apa? Nun. Nun tu bukan huruf mat. Maka tak layaklah jadi mat apa-apa pada dia. Habis tu yang kami dengung tadi, itu namanya wajibul ghana. Tak ada kena-mengena dengan hukum mat. Okey, kau stand balik. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Alhamdulillah. Puan-puan ada mat badal lagi tak? Tak ada. Dan kebetulan puan-puan kita dah habis ayat surah Al-A'raf tadi ayat 206. Puan-puan nampak tak ada garisan melintang? Dekat mana? Yasjudun. Dan di hujung ayat itu ada kubah. Siapa tahu kalau jumpa ayat macam ni kita nak buat apa? Puan-puan, jadilah orang yang berilmu. Tak tahu tanya. Jangan pula, ustaz saya tak tahu nak buat apa ustaz. Ataupun biarlah ustaz, sadaqallahul azim. Puan-puan tak boleh gitu. Puan-puan sebenarnya kata ulama sunat. Sunat kepada kita kalau jumpa mana-mana ayat Quran yang ada garisan melintang dan kubah di hujung ayat tersebut untuk kita melaksanakan sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Nanti sampai masanya saya ulang balik, saya ajar balik bagaimana cara nak melakukan sujud tilawah atau sajadah. Tapi kan puan-puan, ayat yang ada tanda garisan melintang dan kubah dalam Quran ada berapa? Siapa ingat? Tak apalah biar ustaz jawab. Jawabnya 15 saja. 15 tempat aja dalam Quran. Dulu ada ustaz bagi nota ni berkenaan dengan sujud sajadah dan tilawah. Tapi tak apalah, nanti kita akan bagi semula. Dan puan-puan sekiranya tak mampu nak buat sujud, contohnya kita ramai-ramai, tak boleh nak sujud kan, walaupun keadaan tempat ni bersih, tapi kita ramai sangat tak mampu nak sujud, maka ulama syurkan ganti dengan bacaan tasbih. Mari ikut ustaz kita baca tasbih boleh? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ustaz nak baca berapa kali? Terpulang pada perempuan. Nak baca sekali boleh, 3 kali boleh, 5 kali. Kalau boleh pilih bilangan yang ganjil ya. Dapat sekali pun jadilah. Sebagai menghormati ayat itu adalah ayat saja, ayat sajadah. Tapi yang terbaik perempuan adalah melaksanakan sujud tilawah atau sajadah. InsyaAllah akan datang saya ajar. Okey, mari kita masuk surah yang baru. Kebetulan surah yang baru namanya surah apa? Al-Anfal. Tadi surah apa tadi? Al-A'raf. Ini Al-Anfal. Dan surah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Bermakna sebagian besar ayatnya turun dekat Madinah. Mari kita mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Bukankah yas'alunaka ada hamzah? Adakah dia mad badal? Kenapa bukan? Tak cukup syarat ataupun tidak ada huruf mad selepas hamzah. Nampak tak lepas hamzah huruf apa? Huruf lam. Lam tu bukan huruf mad. Ustaz nak huruf alif, waw atau ya. Maka confirm. Yas'alunaka. Itu tidak boleh dibaca dengan mad. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Perhatikan ayat itu semula. Ada tak mana-mana kalimah yang layak disebut mad badal? Ada? Tak ada. Pandai. Teruskan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukiras.
Zukirallah. Ya, sekali lagi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Setakat ni ada tak mat badal? Tak ada. Sambung sebelah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saya nampak ada dua mat badal. Mana yang pertama? Ayatuhu. Laju je perempuan nampak sebab ada hamzah kat situ kan. Ada hamzah di awal perkataan. Maka tu mat badal. Tapi nanti bila salin, perempuan jangan salin saja tahu. Ustaz, mat badal. Perempuan mudah sangat jawapan kita. Sebenarnya kena salin ayatuhu. Barulah makna ayat itu sempurna. Tapi kalau salin saja tak tahulah apa makna perempuan. Ya. Dan satu lagi di mana mat badal? Kebetulan sama contoh macam dekat whiteboard. Imana maka itu mat badal. Okey, ghostan balik. Zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Selesai. Maknanya ayat tadi ada dua mat badal. Ayatuhu dengan imana. Sambung lagi. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Cuba perhatikan kalimah ulaika. Bukankah i itu ada hamzah di bawah ya? Ulaika. Ada hamzah tak di bawah ya tu kan? Ulaika. Ini ceritanya sama macam Quri'ah tadi. Kalau Quri'ah hamzah di atas ya. Yang ni hamzah di bawah ya. Maka sebenarnya huruf apa yang kita baca? Hamzah ke ya? Jawabnya hamzah. Tetapi malangnya selepas hamzah tidak ada huruf mat. Lepas hamzah kita nampak huruf kaf. Betul? Maka tak layaklah dibaca dengan mat apa-apa kat situ. Jadi kalau orang tanya, itu mat apa? Jawabnya tak ada mat apa-apa. Sebab apa? Tak cukup syarat. Dan kalau banyak sangat soal, suruh dia datang belajar. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang di luar sana banyak soal jawab. Tapi belajarnya tak nak. Pergi belajarlah. Baru kita faham kenapa tidak ada mat pada kalimah tadi. Jadi perempuan yang ada mat pada ula, la saja yang ada mat. Ika tak ada mat apa-apa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Alhamdulillah, tidak ada mat badal. Sambung. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون.
Dah terlajak pula. Ustaz berhenti kat mana? Yusaqun saja. Puan jangan terlajak. Tapi kalau puan nafas panjang silakanlah sampai habis pun tak ada masalah. Tapi kita hanya mampu sampai yusaqun. Berhenti dulu ya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ Perhatikan kalimah wa annaha lakum. Annaha, adakah di situ mak badal? Tak ada. Pasal apa? Lepas hamzah qata' tidak ada huruf mat. Dia sekadar lepasnya ada nun kan, maka tak ada huruf mat. Maka tak layak jadi mak badal. Sambung. Annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum. Semakin slow di hujung ayat tadi. Allahu Akbar. Maknanya bateri nak habis lah tu. Okey, tak apa. Sabar sikit lagi perempuan ya. Okey, kau stand sikit. Anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa. Andai kata dia ada habis oksigen, puan-puan ustaz sengaja berhenti kat situ nak tunjukkan bahawa bila berhenti, bacaannya mesti ada qalqalah akbar. Cuba ulang perkataan. Ayyuhiqqal haqqa. Yes, kadang-kadang ada pelajar berhenti, dia tak bunyi apa-apa. Ayyuhiqqal haqqa. Terus tak bunyi apa-apa. Ustaz duk tunggu mana bunyi kok ni. Tak ada bunyi kok. Jadi puan-puan nampaknya qalqalahnya sudah meninggal. Jadi puan-puan pastikan ada qalqalah pada bacaan tadi ya. Okey, ghostan balik. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Okey, tadi Ustaz dengar ada yang salah baca. Bila berhenti bikalimati, sebut? Tak boleh baca bikalimatihi. Tak boleh baca gitu. Sebab ini ada kena-mengena dengan matsilah qasirah. Akan datang puan-puan akan ulang kaji dengan Ustaz ya. Maksilah qasirah dia tidak berlaku ketika wakaf, dia hanya berlaku ketika wasal. Jadi oleh kerana kita berhenti maka tak jadi maksilah. Sambung lagi. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Perhatikan kalimah al-malaikati. Nampak tak hamzah di tengah-tengah? Adakah kita boleh sebut mat syibih bil badan?
Tak boleh pasal Hamzah tu bertinggik di bawah ya. Ingat kalau Hamzah bertinggik di bawah ya ke di atas ya macam Quri'a tadi, maka automatik ya tu tak dipakai dalam bacaan. Yang dipakai adalah Hamzah. Maka dalam hal ini al-malaikati itu adalah tidak ada hukum mat apa-apa padanya. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sambung sebelah. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ Ada mak badal ke? Tak ada, walaupun ada Hamzah kotak di situ. Selepas Hamzah kotak bukan huruf mat, ini huruf mim, maka tak layak jadi hukum mat ya. Cuma saya nak sentuh di dekat sini min tadi pastikan dibaca dengan izhar. Izhar tu maksudnya jelas. Jelas kat mana ustaz? Jelaskan huruf nun yang mati tadi. Nampak tak nun mati jumpa ha? Siapa ingat mat apa? Siapa ingat hukum apa? Tak ingat hukum apa-apa ustaz. Jawabnya izhar halqi. Jawab. Mujurlah ustaz ingat perempuan izhar halqi. Jadi perempuan itulah hukumnya. Kalau orang tanya jangan jawab tak ada hukum apa-apa. Tak boleh. Dia jawabnya izhar halqi. Mat memang tak ada, mat tak ada. Tetapi hukum izhar ada. Sebab nun mati jumpa dengan ha. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Stop. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Macam ada je mak badal. Amanu, pandai. Bukankah ada Hamzah kat situ kan? Diikuti dengan alif, maka amanu adalah mad badal pada kalimat itu. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. Ustaz, kalau saya tak cukup nafas, saya nak berhenti pada kafarur ru'ba. Macam mana bunyi bacaan kita? Anda katalah perempuan berhenti pada kafarur ru'ba. Cuba berhentikan. Sekali lagi.
Tak apalah, biar ustaz baca. Puan-puan, bila kita wakaf, dengar molek-molek. Puan-puan kena ambil perhatian. Bila kita wakaf, pastikan tidak ada mat apa-apa pada kalimah ru'ba. Tak ada mat apa-apa tau. Maknanya tak boleh panjang-panjang lah. Habis ustaz, macam mana kami nak wakaf? Gini. Kafarur ru'ba. 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 Ada bunyi ba kat situ. Bunyi apa tu? Tu namanya qalqalah. Masalahnya qalqalah kubra ke sugra ke akbar. Sudah pula ustaz, tak tahulah qalqalah apa tadi. Jawapannya kubra. Bila kubra, bunyi lantunan tak payah break. Puan-puan terus aja. Tengok saya baca. Kafarur ru'ba. Mana bunyi ba tu? Bunyi selalu, tak payah. Kafarur ru'ba. Lambat pula nak tunggu ba apa dia. Jangan gitu. Jadi namanya qalqalah apa tadi? Qalqalah kubra. Tapi muncullah puan-puan tak berhenti. Bila tak berhenti maka bacaannya kafarur ru'ba sajalah. Sambung dengan ayat berikutnya. Boleh? Jadi cuba kita ulang lagi pada ayat tadi. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq. Yang tu ada qalqalah. A'naq. Sama juga dengan di atas. Namanya kalau berhenti di atas tadi kubra, ini qalqalah kubra juga. Cuma bezanya huruf qalqalah. Yang di atas ba, di bawah huruf qaf. Okey, ghostan balik. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Berhenti. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Tolong ingatkan diri masing-masing, perkataan sya itu kena wajib 6 harakat. Sebab hukumnya sama macam puan-puan baca waladhdallin dalam Fatihah ya. Cuba ikut ustaz. Syaqqullaha wa rasulahu. Nak tahu mat apa nanti kita ulang kaji akan datang ya, di dalam golongan mat lazim kat sini ya, di dalam golongan mat lazim, iaitu mat lazim kalimi musaqqal. Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العظيم. InsyaAllah saya yakin dalam sekali kelas kita akan datang, mungkin kita akan berjaya menamatkan buku ini, dan insyaAllah 2 minggu akan datang puan-puan mungkin akan baca bab yang baru ataupun buku yang keempat, jilid yang keempat insyaAllah. Doakan mudah-mudahan kita semua sihat, boleh datang ke kelas kita pada setiap minggu ya insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Minggu depan kita akan ulang kaji mat apa? Tak tahulah mat apa, Ustaz dah simpan buku Ustaz. Mat wajib mutasil minggu hadapan insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan ya di hari dan waktu yang sama. Diakhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.